Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini 9 Jun 2022 bersamaan dengan 9 Zulqa'dah 43, kita teruskan pelajaran kita dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Al-Azkarun Nawawiyah, kitab-kitab tentang zikir yang dikumpul oleh Al-Imamul Hafizun Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dalam kitab Arab, bab 44. Bab yang ke-44, babut tasyahud fi salah. Babut tasyahud fi salah, ataupun dalam terjemahan bab yang ke-20, tasyahud dalam salat. Muka surat 125, kitab terjemahan muka surat 125. I'lam anna as-salata in kanat rak'ataini fahas. Itu bahasa Arab, dia bunyi sikit. Ketahuilah bahawasanya salat yang berjumlah 2 rakaat. Solat kita ada 2 rakaat je, seperti solat subuh ataupun solat sunat. Solat subuh atau solat sunat, maka tidak ada bagi dia kecuali 1 tasyahud sahaja. Jadi solat 2 rakaat hanya 1 tasyahud. Tak ada orang tak buat 2 tasyahud, setiap rakaat 1 tasyahud, tidak ada. Kalau solat 3 rakaat ataupun solat 4 rakaat, fafiha tasyahudan, maka dia ada 2 tasyahud. Tasyahud awal dan tasyahud yang kedua. Jadi 2 itu je. Maknanya bilangan tasyahud ni dalam banyak-banyak solat 2 kali je, tak boleh lebih. Tidak ada tasyahud lebih daripada 2 kali dalam satu solat. Baik, Imam Nawawi rahimahullah, dia buka minda sikit, buka minda, main teka-teki. Ingat tengok ni. Yutasawwaru fi haqqil masbuq salas tasyahudan. Boleh dibayangkan pada orang yang terlewat. Dia panggil masbuq ni orang terlewat. Terlewat solat berjamaah, dia akan mengerjakan 3 kali tasyahud. Dia akan kerja, dia boleh 3 kali tasyahud. Macam mana? Contohnya, orang yang imam sempat masuk salat, imam telah bangun daripada rukuk. Rukuk yang kedua, ba'da rukuk fi tsaniyah. Jadi bila dia masuk, rakaat yang kedua dah dia masuk. Tapi selepas rukuk, makna dia tak ada rakaat tu. Dia sempat berjamaah, tapi 2 rakaat telah terlepas. Dengar ni. Jadi imam akan tasyahud awal, dia pun ikut. Wathani, imam duduk tasyahud awal, wathani, walam, dan tasyahud yang kedua nanti pada rakaat yang ketiga, walam yahsul lahu minas salat illa rakaat. Dia hanya baru dapat 1 rakaat. Jelas dah? Orang ni masuk solat selepas imam i'tidal. Imam i'tidal rakaat yang kedua. Maknanya kalau dia sempat dalam rukuk, dia boleh rakaat. Tapi oleh kerana dia masuk tu imam sudah i'tidal, maka dia tak dapat rakaat yang kedua tu. Tapi dia boleh ikut imam. Jadi bila imam naik rakaat yang ketiga, dia baru rakaat yang pertama. Maknanya dia akan tasyahud sekali dengan imam pada tasyahud yang pertama. Bagi dia tasyahud tu ekstra saja, tambahan, ikut imam saja.
Kemudian bila imam tasyahud yang kedua, maka dia pun tasyahud juga. Bukan hak dia lagi tu. Dia baru rakaat pertama. Fa iza sallama al-imam, apabila imam beri salam, qala al-masbuq, orang masbuq tadi pun bangun untuk rakaat yang kedua bagi dia. Rakaat yang kedua. Jadi rakaat yang kedua, lepas dia duduk, dia pun waya tasyahud. Dia pun tasyahud. Tasyahud yang keberapa tu? Yang keberapa? Yang ketiga dah lah. Yang ketiga, sebab dia baru rakaat yang kedua. Mana dia sudah 3 kali tasyahud dah. Pada rakaat yang kedua tu, dia sudah 3 kali tasyahud. Li'annaha thaniyah, bagi dia itu rakaat yang kedua. Bagi dia itu rakaat yang kedua. Thumma yusalli tsalisah. Dia pun bangun masuk rakaat yang ketiga, dia pun tasyahud lagi. Itu tasyahud kali yang keempat bagi dia. Jadi para jemaah sekalian, kalau orang tanya kita, solat apa? Ada 4 kali tasyahud berturut-turut. Boleh jawab hari tak? Kemah molek tu. Solat apakah boleh bertasyahud 4 kali berturut-turut? Jawabnya solat maghrib masbuk yang mendapati imam setelah imam i'tidal. Tak kira lah imam i'tidal ke, imam dalam sujud ke, yang pentingnya dia tak dapat rakaat itu. Yang penting dia tidak mendapat rakaat sekali dengan imam itu, maka dia jadi 4 kali tasyahud berturut-turut. Jelas ke? Boleh faham? Kena tanya balik ni baru. Boleh dah. Ini dia panggil teka-teki 4 kali tasyahud berturut-turut. Bukan senang tu. Siapa dia boleh jawab lepas ni bijak. Baik. Selesailah kita, terjawablah soalan. Baik. 4 kali berturut-turut. Kalau dia sempat rakaat yang kedua tadi, dia dah rakaat yang kedua, jadi 3 kali. Contohnya dia mari imam dalam rukuk. Dia balik 3 kali je tasyahud, tak jadi 4 kali. 3 kali berturut-turut. Amma idza shallan nafilah. Apabila dia melakukan solat nafilah. Solat nafilah mana? Solat sunat. Solat sunat dan berniat mengerjakan lebih daripada 4 rakaat. Aku nak semaya ni, dia panggil solat mutlak. Di sini dia boleh open je dia punya bilangan rakaat. Aku nak semaya 100 rakaat, dia kata. Contohlah dia kata, aku nak solat 100 rakaat. Bagaimana dengan tasyahud dia? Berapa kali tasyahud? Berapa kali dia nak tasyahud? Maka yang benar, Nawawi kata, fal ikhtiyar, pendapat yang terpilih adalah tidak lebih daripada 2 kali tasyahud sahaja. 2 kali dia boleh tasyahud. Macam mana nak tasyahud? Fayusalli ma nawahu, dia solatlah berapa 2 rakaat illa rak'ataini. Tinggal lagi 2 rakaat yang akhir, maka dia kena tasyahud. Lepas tu dia tambah lagi 2 rakaat lagi, kemudian dia tasyahud kali yang kedua, summa yusallim, baru dia bagi salam. Ini payah juga tu. Qala jama'atun min ashabina. Imam Nawawi kata, berkata sebahagian daripada ulama Syafi'i, la yajuz, tidak harus dalam satu solat lebih daripada 2 kali tasyahud, tak boleh. Wala yajuz, dan tidak harus jarak di antara 2 tasyahud awal dengan tasyahud yang kedua tu lebih daripada 2 rakaat. Lebih daripada 2 rakaat. Maknanya orang ni nak semaya 20 rakaat contohnya. Dia solat sampai ke rakaat 18, dia kena tasyahud awal. Kemudian dia bertambah pula rakaat 19, rakaat 20, tasyahud yang kedua. Dia kena beza di antara tasyahud awal dengan tasyahud yang kedua itu 2 rakaat. Wala yajuz, tak boleh di antara 2 tasyahud itu 1 rakaat. Macam solat maghrib tak boleh. Kalau dia tambah lebih daripada 2 tasyahud,
ataupun di antara tasyahud awal dengan tasyahud yang kedua itu lebih daripada 2 rakaat, batalat salatuhu, batalah solat dia. Batalah solat dia. Ini dia panggil apa ni? Perbahasan dalam fiqh mazhab Syafi'i ini. Wa qala akharun, ada pula pendapat lain pula. Imam Nawawi dia buka orang panggil buka perbincangan sikit pada kali ini. Perbincangan tentang berapa kali tasyahud dalam satu salat. Wa qala akharun, kata orang lain pula. Ulama lain pula kata apa? Bahwan dah terjemahan dia. Para ulama lain mengatakan, ulama dia juga pendapat lain pula, boleh melakukan tasyahud pada setiap rakaat. Boleh. Setiap rakaat tasyahud. Wal asah. Tapi pendapat yang asah itu Nawawi buat kesimpulan. Mau buat kesimpulan bahawa wal asahu jawazuhu fi kulli rak'ataini la fi kulli rak'ah. Yang harusnya setiap kali 2 rakaat ada tasyahud, tapi bukan setiap rakaat. Wallahu alam. Wallahu alam. Maknanya itu kesimpulan daripada Imam Nawawi. Wa'lam, dan ketahui olehmu bahawa tasyahud akhir itu wajib, rukun menurut ulama Syafi'i dan Imam Ahmad dan majoriti ulama, wa sunnatun, sunat mengikut Abu Hanifah dan Imam Malik. Dia terbalik ni, terbalik. Mazhab Syafi'i tasyahud akhir rukun, wajib. Tasyahud awal sunat. Abu Hanifah dengan Malik kata tak. Tasyahud akhir sunat, tasyahud awal tu wajib. Nak kata apa? Wa amma tasyahud al-awwal, adapun tasyahud yang pertama, fa sunnatun 'inda Syafi'i, sunat mengikut Imam Syafi'i, Imam Malik dan Abu Hanifah dan ramai lagi ulama, wajibun, wajib mengikut Imam Ahmad. Kalau orang tu tinggal tasyahud awal, terlupa ke, tertinggal ke, atau memang dia nak cepat, dia kat tasyahud awal, macam mana? Sahhat salatuhu, sah mengikut mazhab Syafi'i, walakin yasjud lis-sahwi, dia kena sujud sahwi, kena tampal 2 kali sujud, kena tampal tasyahud awal itu dengan 2 kali sujud sahwi, sawa'un tarakahu amdan aw sahwan, dia tinggal dengan sengaja ke dia terlupa, wallahu a'lam. Jelaslah kita pada kali ini dia punya perbahasan tentang bilangan tasyahud. Alhamdulillah ala kulli hal. Maknanya bilangan tasyahud itu 2. Tasyahud awal sunat tapi kena sujud sahwi. Tasyahud yang kedua itu rukun, tak tasyahud, tak sah salat. Tamatlah kita sebagai muqaddimah bilangan tasyahud. Al-an nantaqil ila alfaz at-tasyahud. Sekarang ni kita berpindah kepada lafaz tasyahud. Tasyahud hak kita baca hari-hari, tasyahud orang lain pula baca hari-hari, berbeza, sikit perbezaan. Tengok kita. Adapun lafaz tasyahud sabit, maknanya sabit itu dengan riwayat yang sahih lah. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 3
lafaz tasyahud. 3 lafaz. 3 lafaz tasyahud. Siapa dia baca yang mana-mana, itu yang apa ni? Terlaksanalah tasyahud dia dengan lafaz yang sahih. Cuma di antara sahih dengan sahih itu ada lagi yang lebih sahih. Ini perbahasan oleh para ulama kita. Ulama. Lafaz yang pertama, pelajar letak apa ni? Letak nombor pasal dia banyak lafaz ada. Lafaz yang pertama, tengok hadis nombor 159. Riwayat Ibnu Mas'ud. Riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa bacaan dia? At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini dia panggil lafaz Ibnu Mas'ud. Hak Nabi belaka. Tapi untuk nak membezakan, dia kata tasyahud Ibnu Mas'ud. Maknanya tasyahud ini diriwayatkan, dilaporkan oleh siapa? Oleh Ibnu Mas'ud. Itu riwayat. Hak ni biasalah orang Arab ni, kalau budak-budak kita duduk ngaji di Arab ni, dia guna mazhab Hambali, dia baca ni Ibnu Mas'ud. Budak-budak kecil dah apa ni? At-tahiyatul mu'adlillah was-salawatu wat-tayyibat. Baik, kita pergi kepada lafaz yang kedua. Tulis lafaz yang kedua. Apa tu, nak dengar terjemahan dulu kak? Terjemahan dulu. Artinya at-tahiyyatu lillah, segala salam, ibadat dan kebaikan hanya bagi Allah. Kesejahteraan, rahmat dan berkat Allah ke atas engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesejahteraan atas kami dan seluruh hamba Allah yang soleh. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah. Sekarang ini kita berpindah pada riwayat yang kedua, dia panggil tasyahud riwayat Ibnu Abbas. Hak ni kita baca ni. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Mana beza dua tu? Bezanya takdim takhir. Tengok at-tahiyyat ada juga. Tambahan yang kedua ni Ibnu Abbas, dia ada al-mubarakat. Perhati tengok, al-mubarakat tak ada. Yang apa ni? Riwayat Ibnu Mas'ud tidak ada. Maknanya ada tambahan lebih situ. At-tahiyyah sama-sama tahiyyah ada. As-salawat ada. At-tayyibat ada. Kemudian salam sama. Yang lebihnya Ibnu Abbas tambahan al-mubarakat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Ingatlah. Terjemahan dia pun lebih kurang ya. Salam, keberkatan, selawat dan kebaikan hanya bagi Allah. Kesejahteraan, rahmat dan berkat Allah atas engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ya terjemahan yang lain. Itu lafaz yang kedua. Kita berpindah pula lafaz yang ketiga, dia panggil lafaz riwayat Abi Musa Al-Asy'ari. Baik, sebelum pindah lafaz, tuan-tuan perhati tengok di kitab. Lafaz yang pertama Ibnu Mas'ud, riwayat Bukhari dan Muslim. Mana kalau mengikut dalam susunan hadis, bacaan yang disepakat oleh dua imam Bukhari Muslim lebih kagah. Nak banding dari sudut riwayat hadisiyah.
Riwayat Ibnu Abbas dikeluar oleh Imam Muslim dalam sahih dia. Kita pindah kepada riwayat yang ketiga. Wa fi riwayati Abi Musa al-Asy'ari, Abi Musa al-Asy'ari nama dia Abdullah bin Qais. Pelajar tak tulis nama dia. Abu Musa itu gelaran. Kan? Abdullah Ibnu Mas'ud senang, nama dia Abdullah. Ibnu Abbas nama dia Abdullah. Dia panggil Abadillah. Abdullah belaka tu. Ibnu Mas'ud Abdullah, Ibnu Umar Abdullah, Ibnu Abbas Abdullah. Baik. Abu Musa al-Asy'ari nama dia Abdullah juga, Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Coba perhati tengok di mana berbeza dia. At-tahiyyatut tayyibatu as-salawatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tengok di mana beza dia. At-tahiyyat semua bermula dengan at-tahiyyat. Sebab tu nama dia bacaan tahiyah. Ni, bacaan tahiyat ni dua nama. Sama ada kita baca tahiyah, sebab semua permulaan bacaan dimula dengan tahiyah. At-tahiyyatu. Mana at-tahiyah tu dengan makna segala salam, segala kesejahteraan, itu makna tahiyah. Kenapa nama tasyahud? Sebab semua lafaz ada asyhadu alla ilaha illallah. Itu tasyahud. Jelaslah kita. Kalau orang tanya, kenapa nama dua? Tasyahud dengan tahiyah. Jawabnya tahiyah adalah lafaz pertama, tasyahud akhir. Dua-dua, tiga lafaz. At-tahiyyatut tayyibatus salawatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadzal hadis rawahu Muslim. Jadi tiga riwayat ni sahih belaka dan afdal kita baca. Kalau ingat hak Ibnu Abbas baca waktu sudah. Kita tukar hak lain kan tak jadi pula. Tukar pula tak. Duk main at-tahiyyah. Pakak jadi orang wasuah belakang nyanyi kita tak. Ada hak sore apa letih dah kita ni. Kalau hak ramai pula lagi penat. Jangan menambah-nambahkan. Cukuplah hak mana ada tu. Baik. Para pelajar tanda. Tiga riwayat ni sahih. Kalau kata tiga riwayat itu, mana ni lah? Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abdullah Abu Musa al-Asy'ari. Sekarang ni kita pindah kepada bacaan yang keempat. Tulislah bacaan yang keempat ni. Riwayat yang keempat dalam kitab Arab 163, dalam kitab terjemahan 162. Wa ruwina fi sunanil Baihaqi bi isnadin jayyid. Imam Nawawi kata kami riwayat dalam Sunan Baihaqi dengan sanad yang jayyid, yang baik. Tapi perkataan Imam Nawawi bi isnadin jayyid itu dikomen oleh ulama lain, di antaranya Al-Hafiz Ibnu Hajar. Dia kata wa fi sanadihi Muhammad bin Salih bin Dinar wa huwa mukhtalaf. Orang ni mukhtalafun fih. Pada itulah Imam Baihaqi sendiri mengatakan was sahih mauquf. Hak sahihnya hadis ini mauquf kepada siapa? Kepada Aisyah radhiyallahu anha. Baik. Anil Qasim qala 'allamatni Aisyah. Telah mengajar kepada saya, siapa dia? Makcik dia Aisyah radhiyallahu anha qalat. Aisyah kata, hadza tasyahhudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tasyahud daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba tengok di mana perbezaan. At-tahiyyatu lillah.
Sama dengan Ibnu Mas'ud. Was-salawatu wat-tayyibat. Sama dengan siapa? Sama dengan Abu Musa, Was-salawatu wat-tayyibat. Sama dengan Ibnu Abbas. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kata Nawawi, wa fi hadza faidatun hasanah. Ayat ini ada satu tambahan faedah. Faedah yang tambahan ada nilai positif terjemahan dia, iaitu tasyahud Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz tasyahudna. Tasyahud kita ni sama ya. At-tahiyyat, assalamu alayna, asyhadu an la ilaha illallah. Maknanya dalam bacaan ni sama. Cuma masalahnya yang dia tak naik darjat riwayat yang keempat tu sebab masalah sanad dia tu. Nak beza dengan hak tiga di atas. Yang tiga terawal tu lebih tinggi darjat dari sudut sanad. Baik, kita pergi pula ke bacaan yang keempat. Nombor 4 tu leh. Nombor 5 pula. Maaf. Bacaan yang kelima, waruwina fi muwatta'i malikin, kami riwayatkan pula dalam kitab Al-Muwatta karya Imam Malik, wa sunanil Baihaqi, dan Sunan Al-Baihaqi, dan lain daripada juga bil asanid as-sahihah. Imam Nawawi kata dengan sanad yang sahih daripada Abdurrahman bin Abd Al-Qari, Abdurrahman bin Abdul Qari, wa huwa bi tasydidil ya. Dia dengar Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berada di atas mimbar mengajar orang ramai tasyahud. Sahabat-sahabat ni dia guna mimbar, tak kira lah dia khutbah Jumaat ke apa, dia nak ajar tasyahud di atas mimbar. Kita pun patut juga naik atas mimbar tu ajar tasyahud, ajar solat, biar orang nampak jelas. Jadi dia kata apa? Umar kata apa? At-tahiyyatu lillah, az-zakiyatu lillah. Tengok, ada tambahan lagi sini. Az-zakiyatu lillah, ni tak ada lagi belum ni. At-tayyibatus salawatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada masalah apa situ? Tambah hadiahnya az-zakiyatu lillah. Az-zakiyatu lillah, itu ada tambahan. Segala, tengok dalam terjemahan, tambahannya az-zakiyat, segala kesucian itu bagi Allah Azza wa Jalla. Hadis ini, hadis Umar ini, muhakkik kata sahih, mauquf lafzan, marfu' hukman. Lafaz dia tu mauquf kepada Umar. Pada tu Umar tak kata, dia tak kata dia dengar daripada Nabi, dia kata qulu, kamu kata. Jadi para ulama mengatakan Umar tak akan reka bacaan. Pasti dia dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hadis itu dia panggil sahih mauquf lafzan, marfu' hukman. Baik. Bacaan yang ke-6. Banyak riwayat dia ni. Kita nak main Ibnu Abbas tu pak tua tak naik tarah. Ke naik tarah? Tak naik juga dah. Bacaan yang ke-6 nombor 1 6 Arab 65, yang ni 64. Wa ruwina fil Muwatta wa Sunanil Baihaqi wa ghairihima bi isnadin sahih
Imam Nawawi kata sahih sanad dia. An Aisyah radhiyallahu anha annaha kanat taqulu idza tashahhadat. Aisyah bila dia bertasyahud, dia baca doa ni. At-tahiyyatut thayyibat, as-salawatuz zakiyatu lillah. Az-zakiyatu lillah. Maknanya riwayat Aisyah ni ada sama lafaz dengan hak Sayyidina Umar tadi. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Jadi dia, dalam riwayat ni berlaku takdim takhir. Takdim mana? Dia tasyahud, dia mengucap dulu sebelum daripada tu. Hak lain tasyahud syahadah kemudian. Ini syahadah awal. Ni ada kesimpulan ni. Ulama boleh buat kesimpulan dengan riwayat yang berbeza tu. Riwayat yang berbeza. Hadis ini, hadis Aisyah ni sama dengan Umar, sahih, mauquf lafzan, marfu' hukman. Riwayat Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Baik, kita pergi pada riwayat yang ketujuh. Ini Imam Nawawi dia bawa belaka. Dia bawa semua riwayat. Supaya apa? Supaya kita tahu. Dalam riwayat ni banyak riwayat, ada yang sahih, ada yang tak sahih. Wa fi riwayatin anha, daripada Aisyah juga, riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha juga, dengan lafaz at-tahiyyatus salawatut thayyibatuz zakiyatu lillah. Tengok, at-tahiyyat, lafaz yang pertama tadi at-tahiyyatut thayyibat, yakni at-tahiyyatus salawat. At-thayyibat terbalik, az-zakiyatu lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Dia lafaz tak lari, susunan je berbeza. Sebab itulah kata di ulama, riwayat yang kedua ni ada masalah dari sudut kesahihan dia. Sebab dia beza, bertukar dengan hak pertama. Jadi ulama hadis tu dia ambil kira belaka perbincangan-perbincangan yang tersebut itu. Baik, kita pergi kepada riwayat yang ke-8. Riwayat yang ke-8. Waruwina fil muwatta wa sunanil Baihaqi aidan bil isnadi as-sahih an Malik an Nafi' an Ibni Umar. Tengok ni. Radhiyallahu anhuma annahu kana yatashahhad. Ibnu Umar dia bertasyahud, dia mula dengan bismillah. Ini ada lafaz tambahan. Dia mula dengan bismillah. Bismillah, at-tahiyyatu lillah, as-salawatu lillah, az-zakiyatu lillah, assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, syahidtu an la ilaha illallah, syahidtu anna Muhammadar Rasulullah. Riwayat yang ke-8 ni anda rasa jarang kita dengar. Mungkin ni baru jumpa lafaz dia. Tapi riwayat ini kata di Imam Nawawi kata sahih. Sahih daripada Ibnu Umar. Sahih daripada Ibnu Umar, dia baca seperti itu. Dia baca seperti itu. Tuan-tuan nampak ke tidak? Cuba tulis nombor. Malik nombor 1. 2 Nafi',
Nafi' guru kepada Malik, murid kepada Ibnu Umar. Yang ketiga Ibnu Umar. Maknanya kalau hadis ini Ibnu Umar kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dalam istilah ulama hadis dia panggil silsilah az-zahabiyah. Mata rantai rawi yang bersifat emas, rantai emas dia panggil. Sebab di antara Malik dengan Nabi dua orang je. Antara Malik dengan Nabi berapa orang? Dua orang. Malik ambil daripada Nafi', Nafi' daripada Ibnu Umar, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia panggil silsilah zahabiyah. Sebab itulah dalam riwayat Malik banyak dia guna Malik an-Nafi' an Ibnu Umar. Dalam istilah orang hadis dia panggil silsilah zahabiyah. Itulah dia. Walaupun Ibnu Umar tak angkat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ulama kata hukmuhu al-marfu, sebab tak mungkin Ibnu Umar reka sendiri bacaan. Cuma akan dibahas nanti oleh para ulama kita tentang lafaz bismillah tu. Panjanglah pula perbahasannya. Kita akan sambung dalam siri-siri yang berikutnya insya-Allah. Tapi kata Nawawi wallahu a'lam, fahadhihi anwa'un minat tasyahud. Ini jenis tasyahud. Dalam qala al-Imam al-Baihaqi rahimahullah, Imam Baihaqi kata apa? Wasabit, yang sabit, yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu ahadis, 3 hadis. 3 hadis yang pertama, hadis Ibnu Mas'ud diriwayat oleh Bukhari Muslim, gagah. Hadis Ibnu Abbas diriwayat oleh Muslim. Kemudian hadis Abi Musa juga diriwayat oleh siapa? Oleh Muslim. 3 tu semua sahih. Hadza kalamul Baihaqi. Ini Nawawi kata itu analisa yang dibawa oleh Imamul Baihaqi. Wa qala ghairuhu, kata di para ulama lain daripada Baihaqi, as-salasatu sahihatun, 3 riwayat tadi sahih. 3 riwayat tadi sahih. Wa asahhuha, yang paling sahihnya hadis Ibnu Mas'ud. Pasal apa Ibnu Mas'ud paling sahih? Tadi ana sebut awal-awal lagi kepada para jemaah supaya ambil perhatian. Hadis Ibnu Mas'ud paling sahih li'anna al-Bukhari wa Muslim ittafaqa alaih. Mana riwayat Ibnu Mas'ud paling gagah, karena dia ittifaq Bukhari dan Muslim meriwayatkan dia. Baik, kenapa kita tak ambil riwayat Ibnu Mas'ud? Tengok kitab. Kata Nawawi rahimahullah, wa'lam annahu yajudu tasyahud. Harus kita bertasyahud dalam solat kita dengan mana-mana lafaz tasyahud yang telah tersebut. Boleh berlaku. Hakaza nassa alaihi Imamun Syafi'i. Demikianlah Imam Syafi'i menaskan bahawa boleh pilih ya mana-mana. Yang sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh kita pilih. Tetapi kenapa nama Imam Syafi'i dia pilih Ibnu Abbas? Tuan-tuan dan puan-puan ingat ke tidak ni? Hak kita duk baca dalam solat kita itu nama dia tasyahud riwayat Ibnu Abbas. Jangan lupa riwayat siapa? Riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, lima zakhtar Syafi'i hadza. Kalau orang tanya kenapa Syafi'i ambil ni? Sedangkan Ibnu Mas'ud dia gagah Bukhari Muslim. Jawabnya liziyadatil lati fihi, karena ada tambahan lafaz. Tengok balik dalam awal lafaz. Di mana ada tambahan? Tengok Ibnu Mas'ud kata at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Dalam riwayat Ibnu Abbas at-tahiyyatul mubarakat. Jadi ada satu tambahan lebih di situ. Maka Imam Syafi'i memilih tasyahud Ibnu Abbas radhiyallahu an jami'is sahabah, karena ada lafaz tambahan al-mubarakat. Qala Syafi'i,
Wa ghairuhu minal ulama, Imam Syafi'i dan imam-imam yang lain berkata apa? Wa liqaunil amri fiha 'ala as-sa'ah wat takhyir, dan dalam masalah ini ada keluasannya. Dalam masalah tasyahud ni luas perbahasan ya. Kita boleh pilih ikhtilafat, berbeza-beza lafaz yang diriwayatkan oleh para sahabat, sehingga dalam kitab ini Imam Nawawi rahimahullah telah mengumpul sebanyak 8 riwayat. Mengumpul kepada kita 8 riwayat, tapi dari sudut mufradat tak jauh. Dari sudut mufradat tak jauh. Cuba para pelajar kita buat analisa. Lafaz yang pertama at-tahiyyat. Nombor satu. Lillah tu semua lillah belaka. At-tahiyyat. Yang kedua as-salawat. 3 at-tayyibat. Yang keempat assalamu alayka ayuhan nabi. Kemudian assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Kemudian tasyahud, syahadah. Maknanya kalau kita kumpul-kumpul tambah lagi pula al-mubarakat. Jadi berapa semua lafaz? Cuba buat analisa berapa lafaz je ada dalam riwayat yang sahih, ada berapa lafaz, dan kita boleh perluaskan dari sudut huraiannya, insya-Allah. Ana dalam syarah kepada kitab Muslim ini, kitab Perisai Muslim ni, tuan-tuan boleh tengok dalam kitab Perisai Muslim, bacaan tasyahud. Bacaan yang ke-24. Cuba tengok bacaan yang ke-24. Bacaan lepas tu selepas tasyahud. Bacaan yang ke-22. Dia ambil at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat. Dalam kitab Perisai ni dia pilih riwayat Ibnu Mas'ud. Tak pelik, sebab riwayat Ibnu Mas'ud dalam Bukhari Muslim, satu. Yang kedua, biasanya puak-puak mazhab Hambali ni dia akan ikut Ibnu Mas'ud. Waktu anak belajar di Madinah dulu, kena hafal ni, kalau kita hafal Ibnu Abbas ni sah, tapi darjat lebih tinggi riwayat Ibnu Mas'ud. Budak-budak dia kecil pun semua dia hafal tu belaka. Jadi alhamdulillah para pelajar sekalian, ana waktu kita kumpul ni selawat dalam risalah kita ni, ada kita kumpul 8 riwayat. Ni tuan-tuan boleh ambil dalam pamphlet ni, fadail wa kaifiyatus salat. Lafaz selawat yang saya jumpa, yang sempat kita kumpul dalam ni lah, dalam risalah kita ni ada 8 riwayat. Jadi anda cuba kumpul dia punya mufradat, satu hurai. Menarik. Ini pun kita kena kumpul balik. InsyaAllah kita akan syarah dalam Perisai Muslim ni, syarah setiap lafaz. Apa makna at-tahiyyah, apa makna al-mubarakat, apa makna at-tayyibat, az-zakiyat, apa makna. Menarik juga para pelajar sekalian. Imam Nawawi dia tak bahas dari sudut syarah, dia lebih bahas kepada lafaz, sebab kitab ni nama dia kitab azkar untuk kita berzikir. Tapi atas kita lah pula, kalau kita boleh syarah lagi baik kan, jemaah kita lebih faham, lebih memahami maksud dia, insya-Allah. Baik, tamatlah setakat tu dulu. Faslun al-ikhtiyar. Insya-Allah kita akan sambung dalam siri yang akan datang. Tanda muka surat 130. Kita akan sambung dalam siri yang akan datang dengan perbahasan yang seterusnya tentang tasyahud, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.